Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Javini Jimlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 6 Oktober 2024. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM komited membantu memperbaiki taraf sosioekonomi nelayan di seluruh negara. Pengerusinya Muhammad Faiz Fadazil berkata ini termasuklah memastikan nelayan mendapat sokongan sewajarnya termasuk melalui pelbagai program bantuan yang dapat meningkatkan produktiviti dan pendapatan mereka. Muhammad Faiz menyatakan demikian semasa program Ramah Mesra Madani pengerusi LKIM bersama nelayan kawasan Kudat. Jelasnya, Majlis Ramah Mesra Madani ini mencerminkan komitmen LKIM dalam mempertingkat kesejahteraan sosioekonomi komuniti nelayan sejajar aspirasi kerajaan untuk memastikan golongan B40 tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara. Ia membuktikan komitmen LKIM untuk terus mendekati dan memahami keperluan golongan nelayan. Dalam majlis ini, Muhammad Faiz menyerahkan bantuan peralatan penangkapan ikan kepada 41 nelayan di bawah program peningkatan kapasiti nelayan B40. Jumlah bantuan keseluruhan bernilai RM50,000 ini merangkumi pemberian pukat kotak insulasi 100 liter kepada 40 penerima dan 1 unit enjin sangkut 15 HP kepada seorang penerima. Sempena majlis ini, Muhammad Faiz turut merasmikan Kedai Nelayan PNK Kudat, sebuah inisiatif penting dalam usaha memajukan aktiviti ekonomi nelayan di kawasan tersebut. Sambutan Maulidur Rasul bagi memperingati peristiwa kelahiran Nabi Muhammad berupaya mengukuhkan perpaduan dan silaturahim masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Justeru pihak penganjur sambutan Maulidur Rasul dicadang pelbagai aktiviti yang turut melibatkan masyarakat bukan beragama Islam bagi bersama meraihkan sambutan itu. Mengadakan aktiviti yang mungkin lebih memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Contohnya tadi mungkin boleh kita libatkan rakan saudara kita yang bukan beragama Islam untuk sama-sama melaksanakan aktiviti yang sesuai lah. Rahim menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Telupit. Dalam majlis ini, Adun Telupit, Datuk Dr. Johnny Bon Jaikurum menerima anugerah khas, sementara tokoh Saidina Abu Bakar As-Siddiq diberikan kepada ahli lembaga pengarah Kumpulan Sawit Kinabalu, Abdul Rahman Kongkawang, dan anugerah Saidatina Aisyah Abu Bakar diberikan kepada pesara Hamidah Muhammad Yusof. Memberi khidmat saya kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama. Itulah komitmen saya dan penghargaan ini saya akan hargai sehingga ke hayat saya. Terima kasih atas anugerah yang diberikan kepada saya selama saya berkhidmat sehingga saya bersara. Saya berharap di masa akan datang anugerah seperti ini akan diteruskan kepada wanita-wanita yang lain. Penganjuran konsert amal merupakan antara inisiatif dalam usaha membantu golongan memerlukan. Pengerusi Persatuan Usahawan Wanita Bumiputra Malaysia, Usahanita, Noraini Sulong berkata, dana yang terkumpul akan diagihkan kepada golongan kurang berkemampuan. Noraini menyatakan demikian dalam program Kupi-Kupi Santai Legends di Medan Tun Razak di Sandakan. Bagi saya ia satu peluang dan ruang bagi membantu para artis juga masyarakat di sekeliling yang ada. Ini adalah satu inisiatif yang baiklah. Program Kupi-Kupi Santai Legends ini turut dihadiri penyanyi terkemuka tanah air, Dato' Khadijah Ibrahim yang dalam rangka mempromosi Majlis Makan Malam Amal Anjuran Persatuan Karyawan Malaysia Karyawan. Saya adalah chairman karyawan dan pergi ke Brunei untuk buat jalan, aksiden, balik, buat kerja lagi di KK, lepas tu datang pula Sandakan. So 4,000 bila niat kita tu ikhlas dan kita ingin melakukan sesuatu dengan baik, perjalanan kita tu dipermudahkan. Majlis Makan Malam Amal Karyawan yang akan diadakan pada November depan dijangka dihadiri Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin dan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Program Cahaya Masih Bersinar Camar Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sandakan memberi peluang kepada anak-anak pendidikan khas menonjolkan bakat dalam pelbagai bidang kemahiran. Pegawai Pendidikan Daerah Sandakan Muna Nasri berkata, Camar merupakan program pendidikan disediakan untuk kanak-kanak berkeperluan khas termasuk mereka yang mempunyai masalah pendengaran, pertuturan, penglihatan, pembelajaran dan kurang upaya pelbagai.
Munah berkata pendidikan disediakan itu membolehkan lebih ramai golongan kurang upaya OKU ditempatkan dalam pelbagai sektor pekerjaan berdasarkan kemampuan dan kemahiran dipelajari. Sentiasa mencungkil anak-anak yang berkeperluan khas ini supaya dapat menonjolkan bakat mereka sama ada dari segi sukan, co-curriculum dan juga kalau kita tengok anak-anak ini sudah dapat mencapai kejayaan di peringkat kebangsaan. Sementara itu, Pegawai Penyelaras Program Camar PPD Sandakan Zakaria Jayari berterima kasih dengan pelbagai pihak yang menjayakan program berkenaan. Memang ini merupakan program kita setiap tahun dan tahun ini merupakan program tahun yang kedua lah untuk program Camar dan insya-Allah tahun hadapan kita akan teruskan mungkin dengan pendekatan atau perancangan yang lebih bersistematik lagi lah. Sebanyak 4 sekolah menengah dan 5 sekolah rendah pendidikan khas serta pempamer terdiri Kolej Komuniti, Giat Mara, Institut Latihan Perindustrian ILP Sandakan, Agensi Antidada Kebangsaan, Perkeso dan Bank Simpanan Nasional menyertai program ini. Seramai 170 peserta menyertai acara Timpohon Run sebelum acara kemuncak kelambatan antarabangsa Gunung Kinabalu ke-31 di Kundasang pagi ini. Acara ini memberi peluang kepada peserta berlari di Taman Kinabalu sekaligus merasai perlumbaan utama kelambatan sekiranya tidak layak menyertai. Memberi peluang kepada peserta yang lain yang tidak dapat qualified untuk ikut Climbethon sebab Climbethon ni dia perlu qualification. So ini untuk dorang datang lagi strong for next year lah. Ya, untuk join Climbethon. Ya. So basically untuk bagi chance juga kepada orang-orang kita enjoy trail di Sabapak ni. Atta ditemui RTM di Kundasang. Acara larian ini mendapat sambutan menggalakkan. Happy lah. Satu sebab dia last minute saya register. Dua sebab actually I'm very nervous for Climbethon. So lari hari ni buat saya rasa better. So happy lah. Gembira lah. Gembira dapat podium sebab mungkin itulah hasil dia kalau kita rajin training. Inilah dia punya bonus. Persiapan saya lebih kurang dalam 1 bulan ni lah. Last minute, siapun last minute juga last minute register. 1 bulan begitu, saya training dalam 1 minggu begitu. Larian bermula dari pintu utama Sabapaks ke pintu Timpohon mengikut Denai Mempening dan checkpoint Restoran Liwagu sebelum berakhir di Dewan Kinabalu. Atlet olahraga Ivan Jovic Swan yang mengharumkan nama negeri dalam Parasukan Malaysia Sukma ke-21 bertekad mewakili negara ke Sukan Para C dan Para ASEAN. Pemuda yang berumur 16 tahun itu menyatakan hasratnya untuk mewakili negara ke peringkat lebih tinggi dalam Sukan Para sebagai dedikasi kepada keluarganya. Ketika ini, Ivan sedang menjalani latihan intensif sebanyak 12 sesi seminggu bagi meningkatkan prestasi dan keupayaannya. Saya mau pergi para SEA Games for next year and Asian Para 2026. Saya sedang training 12 session a week. Jam 4 saya jogging dan warm up saja di rumah. Lepas tu sekolah. Saya student athlete. Jadi lepas balik sekolah, saya pergi training lagi di track Toran di Laya-Laya. Ivan berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menjadi tetamu khas dalam segmen 34 Je Kita Suka di Konti Sabah FM. Sementara itu, ayahnya Victor Swan yang juga merupakan jurulatih meluahkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu perkembangan Ivan dalam bidang sukan. Ivan mencipta rekod baharu dengan catatan masa 57.06 saat sekaligus memenangi pingat emas dalam acara 400 meter lelaki T44 pada Parasukma ke-21 di Sarawak. Baik, paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.